kita berasa macam kita ni bagus dah. Ujub ni. Sifat ujub ni kita rasa macam kita bagus dah. Kita semayang malam, kita boleh semayang ba'diyah, qabliyah, kita boleh puasa Isnin, Khamis. Kita rasa macam kita bagus dah. Kita rasa macam bila kita berjalan tu kita rasa macam aku rupanya yang bagus. Rasa macam tu. Na'udzubillah. Kemudian yang kedua, as-sum'ah. As-sum'ah ni dia adik-beradik riak. Dia macam kalau boleh dia nak orang tahu. Kalau boleh dia nak orang tahu. Contohnya katalah dia bangun malam kan. Katalah dia bangun malam, lepas tu dia akan cuba buat sesuatu yang boleh orang tahu. Contohnya, letih lah. Lepas tu orang tanya lah kan, kenapa Ustazah letih? No, malam tadi tak boleh tidur. Lepas tu pilah ambil ayat semayang. Dia dah mula satu ni. Lepas tu bila orang tanya lagi kan, dia akan bercerita lagi. Itu as-sum'ah. Kena berhati-hatilah kadang-kadang tu. Takut juga, bimbang juga kan benda-benda macam tu. Lepas tu riak lah. Satu lagi riak. Riak ni waktu ada orang aja dia akan buat benda tu. Waktu tak ada orang dia tak buat. Itu riak. Okey. Jadi 3 perkara ni merupakan syirik khafi. Syirik khafi. Jadi bila kita ada syirik khafi, maknanya kita menduakan Allah lah. Sebab asyirku ni maksud dia menduakan Allah. Jadi macam mana cara nak hindarkan 3 perkara ni? Adakah dengan kalau macam tu tak payah buat lah. Dah sat lagi kalau buat jadi 3 perkara tu kan. Kalau macam tu tak payah buat lah. Caranya iaitu dengan al-khawf war-raja tadi. Iaitu kita rasa takut walaupun kita buat amalan, walaupun kita puasa Isnin Khamis, tapi kita sentiasa rasa takut. Ya Allah, Engkau terima tak amalan aku ni, ya Allah? Kita sentiasa merasa takut dan merasa bimbang. Kemudian ar-raja, sentiasa mengharapkan supaya Allah menerima amalan kita. Okey nak? Boleh nak? Macam tu. Jadi maksudnya al-khawf dengan ar-raja ini insya-Allah boleh mengikis sifat ujub, riak dan sum'ah tadi. Yang merupakan syirik khafi. Tak nampak. Kat bunga benda tu tak nampak. Kita nampak macam orang tu macam biasa je, tapi sebenarnya dia ada syirik khafi dalam diri dia. Na'udzubillah min zalik. Okey. Baik. Seterusnya yang kedua, Allah sebagai tempat perlindungan. Yang tadi tumpuan peribadatan kita. Allah ni sebagai tumpuan peribadatan. Yang kedua, Allah ni sebagai tempat perlindungan kita. Allah lah yang kita berlindung. Kita berlindung. Banyak doa-doa, doa-doa yang kita boleh baca. Kalau dalam surat sendiri pun, banyak doa-doa yang menunjukkan bahawa Allah SWT tempat kita berlindung. Kemudian yang ketiga, Allah sebagai tumpuan kecintaan. Sifat cinta ni memang adalah fitrah manusia kan. Cinta ni memang fitrah manusia. Cinta kepada suami, cinta kepada anak-anak, cinta kepada kawan-kawan. Tetapi kecintaan yang mutlak itu adalah kepada Allah. Kepada Allah. Maknanya jika ada sesuatu yang berlaku dalam episod percintaan kita itu, jika
percintaan itu tidak kesampaian, maka kita tidak rasa kecewa. Sebab tumpuan kita kepada Allah. Tumpuan kecintaan kita kepada Allah. Okey. Saya pandai cakap je lah. Tapi kalau jadi kat saya, wallahualam, saya pun tak tahu sama ada boleh hadapi atau tidak lah kan. Tapi maknanya kita begitulah sepatutnya. Dan seterusnya yang keempat, Allah sebagai pemberi rezeki. Allah sebagai pemberi rezeki. Sebab tu ada hadis Nabi yang bermaksud, saya tak boleh baca dia punya matan dia, saya tak ingat. Sebab kalau sebut takut salah pula. Ya, ada hadis Nabi yang bermaksud Allah, benda yang kalau Allah nak bagi kat kita, tak ada siapa boleh halang. Dan benda kalau Allah tak mau bagi kat kita, kita usahalah macam mana pun, kita takkan dapat. Kalau Allah kata, aku tak mau bagi, aku tak izin, kita ni usaha tak sanggup lah ni kan? Tapi Allah tak mau bagi, kita takkan dapat. Dan kalau benda tu Allah nak bagi, berapa ramai orang yang menghalang, tapi Allah kata Allah nak bagi, kita akan dapat. Jadi bukan tapi masalahnya ada orang dia silap faham tau. Bila kita kata macam tu, dia kata kalau macam tu tak payah buat apa-apa, relax je lah. Bukan macam tu. Kita kena usaha. Usaha itu memang Allah Subhanahu Wa Taala memang nak manusia ni berusaha. Cumanya kalau setelah kita berusaha tak dapat, itu maknanya Allah tak izin. Jadi jangan kecewa, jangan marah-marah. Marah-marah. Apa ni? Pagi tadi kami ada ceramah sakit mental. Sakit mental. Jadi sekarang ni sangat membimbangkan kerana pesakit-pesakit mental ni semakin bertambah. Dan dia boleh sampai kepada peringkat nak membunuh diri. Jadi bagi kita orang beriman, macam itulah sepatutnya. Kita usaha. Tapi kalau Allah tak izin, tak apalah. Jangan rasa kecewa. Mungkin ada sesuatu yang Allah nak ganti dengan yang lebih baik kan. Okey. Jadi kita yakin bahawa Allah pemberi rezeki, dan seterusnya Allah sebagai sumber perundangan. Allah sebagai sumber perundangan. Ni yang kita nak berjuang ni sekarang ni. Ya, sebab kita perempuan, kalau di Malaysia ni kita masih lagi berpegang dengan perlembagaan. Perlembagaan ni adalah tinggalan penjajah. Jadi banyak undang-undang yang masih memakai undang-undang yang ditinggalkan oleh penjajah. Ya, misalnya kalau sekarang kita tengok RUU 355. RUU 355 tu sendiri satu undang-undang yang masih belum dikuatkuasakan dengan mengikut betul-betul seperti mana kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Di mana kalau orang yang melakukan kesalahan dari segi Islam ini hanya boleh dihukum tidak boleh lebih, kalau wang tunai tidak boleh lebih daripada RM5,000. Kalau sebatan tidak boleh lebih daripada 6 sebatan. Dan kalau penjara tidak boleh lebih daripada 3 tahun. Satu peruntukan undang-undang yang tidak mengikut seperti mana yang kita belajar. Kita belajar dalam surah An-Nur ni lain kan? Jadi kalau perempuan belajar pula berkenaan dengan, kalau dalam surah An-Nur ni dia lebih kepada hukum zina, menuduh zina. Tapi kalau kita belajar hukum qisas, bunuh,
apa semua tu. Yang tu perbincangan lain lah kan. Jadi yang berkenaan dengan hukum hudud apa semua ni, banyak benda-benda yang masih belum menepati seperti mana kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai kepada hukum qisas sendiri pun masih lagi belum menepati sebagaimana kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena memperjuangkan benda tu. Nak memperjuangkan tu melalui apa? Melalui kuasa politik. Itu yang kata dia masuk pula bab politik ni. Kita tak boleh pisahkan. Ya, ada orang kata, oh ni bab agama lah, politik lah. Tak boleh. Sebab dia kena sesuatu undang-undang tu dia mesti diputuskan melalui parlimen, baru dia jadi akta. Seperti mana yang saya sebut tadi kan, akta ni adalah sesuatu yang berada dalam sesuatu yang diputuskan oleh parlimen. Dan enactment pula sesuatu yang diputuskan oleh Dewan Undangan Negeri. Jadi mahu tidak mahu, untuk menguatkuasakan undang-undang syariah supaya lebih diperkasakan, supaya menepati seperti mana kehendak Islam, mesti melalui kuasa politik. Sebab orang politik yang akan berada di parlimen, orang politik yang akan berada di Dewan Undangan Negeri. Jadi untuk memenangkan orang-orang politik ini perlu kepada menangnya pilihan raya. Dan nak bagi menang pilihan raya ni perlu kepada jentera-jentera pilihan raya yang bekerja untuk memenangkan. Dan jentera-jentera pilihan raya ni untuk memastikan kemenangan YB yang akan duduk di parlimen ataupun Dewan Undangan Negeri ni perlu kepada penyokong-penyokong ataupun yang dikatakan sebagai pengundi. Jadi kita nakkan sokongan daripada pengundi, kita kena mendekati pengundi. Jadi kerja untuk mendekati pengundi ini adalah kerja Islam sebenarnya. Jadi bila kita belajar surah An-Nur ni, kita kena ada satu tanggapan dalam pemikiran kita betapa pentingnya kerja-kerja untuk memastikan pengundi-pengundi menyokong parti-parti yang boleh membawa usul dalam parlimen atau dalam Dewan Undangan Negeri untuk memperkasakan undang-undang Islam. Kita nak perkasakan undang-undang Islam ni, dia perlu kepada usul cadangan dalam parlimen, bukan di kedai kopi. Sembang di kedai kopi kalimah Allah gedegang-gedegung. PAS buat apa? UMNO buat apa? Sekarang ni orang kata kat PAS lah. PAS buat apa dekat ni kalimah Allah ni telah dibenarkan oleh Mahkamah Tinggi untuk digunakan oleh penganut-penganut Kristian. Bukan macam tu. Sebenarnya dia adalah isu undang-undang. Undang-undang tu kena diperbetulkan. Nak perbetulkan undang-undang tu mesti melalui kuasa di mana ada satu akta ataupun satu enactment. Barulah benda tu boleh dipraktikkan dalam mahkamah. Okey, boleh faham kan? InsyaAllah. Jadi pukul apa dah? Jam. Pukul 4. Alhamdulillah, tepat. Okey, jadi alhamdulillah. Jadi perempuan, penutup kepada surah An-Nur ini, setelah kita belajar apa semua, setelah kita tahu segala undang-undang, segala peraturan yang Allah Subhanahu Taala berikan, ya, maka penutup dia perempuan, kita ni mesti berusaha untuk memperkasakan undang-undang Allah, memperkasakan undang-undang syariah.
Itu kita kena ada tu niat dalam hati kita, memastikan kegemilangan Islam, memastikan pada satu hari nanti kalau tak berlaku pada zaman kita, insya-Allah berlaku pada zaman anak cucu cicit kita. Jadi kita kena buat kerja kita pada masa sekarang, kita buat kerja kita. Apa yang akan berlaku pada masa depan itu adalah kerja Allah Ta'ala. Itu adalah kerja Allah Ta'ala. Ya? Kita beri keyakinan, kita beri kepatuhan kepada pemimpin-pemimpin kita yang sekarang ni sedang berjuang untuk memperkasakan, untuk memartabatkan kedaulatan Islam ni. Dan nak memartabatkan kedaulatan Islam ini, Allah Subhanahu Wa Taala bagi penekanan dekat kita, kita kena bersatu padu. Kita kena bermuafakat. Kita tak boleh bercerai-berai. Kerana telah jelas pada kita, dah banyak dah contoh-contoh tentang kejatuhan kerajaan Islam ni adalah akibat daripada umat Islam berpecah belah. Yang tu perempuan kena jaga sungguh-sungguh. Perpaduan ni, pasal tu Tok Guru Haji Adi Awang sebut sangat, jagalah sungguh-sungguh muafakat nasional, perikatan nasional ni, jaga sungguh-sungguh, pegang sungguh-sungguh, ya, sokong sungguh-sungguh. Sebab kenapa kita kena jaga perpaduan ni? Sebab kita tak mau, ya, musuh-musuh Islam boleh mengambil kesempatan akibat daripada perpecahan umat Islam ni. Itu je. Ya. Jadi saya minta maaf lah seandainya apa yang saya sampaikan pada petang ni ada kesilapan ke apa ke, menyinggung hati ke apa semua. Jadi saya minta maaf banyak-banyak. Dan sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita tangguh dengan membaca tasbih kafarah dan suratul Asr.